Jawatankuasa Warisan Dunia UNESCO WHC bersetuju untuk menyenaraikan Kompleks Hutan Keang Krachan Thailand sebagai tapak warisan semula jadi dunia pada sesi ke-44 yang diadakan dalam talian antara 16 dan 31 Julai di Bandar Pho Zo, China. Kejayaan menyenaraikan hutan berkenaan adalah dari usaha 10 tahun yang dilaksanakan oleh pelbagai pihak kerajaan Thailand untuk mendorong penyenaraiannya. Ini adalah tapak warisan semula jadi ketiga Thailand yang disahkan oleh WHC. Kompleks Hutan Keang Krachan adalah taman nasional terbesar di Thailand seluas 464,000 hektar yang meliputi wilayah Phetchaburi, Prachop Khiri Khan dan Ratchaburi. Hutan ini kaya dengan lebih dari 490 spesies hidupan liar di antaranya seperti harimau, tapir dan buaya air tawar. Pada sesi ke-43 Jawatankuasa Warisan Dunia UNESCO yang diadakan di Baku, ibu kota Azerbaijan pada tahun 2019, Jawatankuasa itu menangguhkan pencalonan Thailand untuk kali kedua kerana pelanggaran hak asasi manusia terhadap penduduk asli Karen yang tinggal di hutan. WHC mencadangkan agar Thailand menangani tuntutan penduduk hutan Karen, tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan meminta maklum balas dari masyarakat setempat. Pemerintah Thailand menanggapi cadangan WHC dengan menubuhkan sebuah komiti untuk menyelesaikan perselisihan hak tanah dengan penduduk Karen dan telah memperkenalkan beberapa projek pembangunan untuk meningkatkan penghidupan penduduk hutan. Pemimpin masyarakat juga telah dijemput untuk turut serta berkongsi pandangan mereka mengenai pengurusan taman. Empat syarikat global mendirikan pangkalan di daerah perniagaan pintar pertama di Punggol di Singapura, menjadi kumpulan perintis syarikat pertama untuk melakukannya. Langkah ini akan mewujudkan lebih daripada 2,000 pekerjaan teknologi. Robot berkaki empat ini membuat debut Singapura tahun lalu melakukan rondaan di taman-taman untuk memastikan jarak yang selamat semasa wabak. Tidak lama lagi, ia akan diuji di daerah digital Punggol baru iaitu PDD untuk memantau tapak pembinaan dan bahkan meninjau landscape. Syarikat pembuat robotik Amerika Syarikat Boston Dynamics adalah salah satu daripada 4 firma global yang mendirikan kedai di daerah Punggol seluas 50 hektar. Ini adalah yang pertama seumpamanya di Singapura menggabungkan taman perniagaan, universiti dan kemudahan komuniti. Dan ianya telah menarik perhatian pemimpin blockchain China Wang Jiang yang akan membuka ibu pejabat wilayahnya di daerah tersebut. The government policies are very supportive. You have projects like the PDD, which integrates a lot of. Daerah ini adalah yang pertama di Singapura yang dilengkapi dengan sistem cloud yang terhubung dengan sensor di kawasan ini. Sistem ini yang mengumpulkan data seperti metrik persekitaran telah berjaya menarik sebuah pengeluar Taiwan Delta Electronics yang melancarkan kawasan kontena automatik. Very, very important to us, especially the collaborations that we get working with different ecosystem players and getting the data. And once we have the data, we can actually advance our technology. We can revise our solutions. Daerah ini juga akan menempatkan firma perisik siber global Grup IB dan kampus baru Institut Teknologi Singapura. Strong business interest and investment in PDD is testament to Singapore's reputation as the region's digital innovation hub. We expect over 2,000 tech-related jobs to be created at the PDD, ranging from fraud hunters, data analysts, and solution engineers to AI and blockchain developers. The PDD will create good job opportunities for Singaporeans. Daerah ini akan dibuka secara berperingkat mulai 2024.
Bunga teratai ini dibesarkan dari pelbagai teratai domestik dan asing, tumbuh dengan pelbagai warna dan bentuk, dan teratai yang mekar di kawasan ini hanyalah beberapa contoh dari 200 jenis teratai. Pemilik kolam telah mengumpulkan dan memelihara bunga-bunga teratai berkenaan sehingga ianya dapat bertahan dalam keadaan tanah dan iklim Vietnam. Lai Tien menyatakan kebanyakan teratai diimport dari China dan terdapat juga pelbagai jenis teratai yang diimport dari Australia, India dan Amerika Syarikat. Baru-baru ini, lebih warga muda dapat melihat tanaman teratai yang belum pernah dilihat sebelumnya. Lutos tidak hanya mencipta pemandangan yang indah tetapi juga bermakna secara rohani. Lutos adalah salah satu daripada 12 spesies akuatik yang telah ditanam selama lebih dari 2,000 tahun. Walau bagaimanapun untuk jenis teratai baharu, pemeliharaan dan pembiakan mungkin sukar kerana keadaan tanah dan cuaca. Beberapa jenis teratai boleh memakan masa bertahun-tahun untuk menyesuaikan diri dengan iklim Vietnam untuk mekar. HIP dan pekerja-pekerjanya telah menghabiskan lebih banyak masa untuk meneliti varietis baharu. Beliau berharap dapat membuat banyak baka yang baru dan berkongsi manfaat ekonomi dengan para petani lain serta membantu memelihara bunga-bunga nasional. Susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 dilaksanakan Malaysia untuk membendung penularan wabak COVID-19, tabung pandu lalu untuk karya masjid disediakan bagi menyalurkan bantuan kepada penduduk. Itu antara inisiatif Masjid Karya Pancur Jaya Al-Munawwarah di Seremban, Negeri Sembilan bagi mengumpul sumbangan untuk meringankan beban golongan yang kurang berkemampuan. Usaha pengurusan masjid melancarkan tabung derma pandu lalu mendapat sambutan menggalakkan daripada masyarakat awam, termasuk sumbangan daripada penduduk bukan Islam. Pengurusinya Major Jeneral Bersara Taharuddin Abdul Rashid berkata tabung tersebut diletakkan di 2 lokasi berhampiran jalan raya berhadapan masjid berkenaan bagi memudahkan orang ramai menderma. Sebagai menarik perhatian, kita adakan aktiviti agihan barang-barang bantuan kepada orang-orang yang memerlukan bantuan. Supaya itulah niat saya tadi untuk meningkatkan imej masjid supaya orang datang masjid dan bila nampak ada aktiviti di hadapan masjid secara tidak langsung mengajak orang untuk menderma kerana dia tahu hasil derma itu pergi ke mana. Hasil kutipan derma digunakan bagi menyediakan bantuan barangan keperluan harian kepada mereka yang memerlukan. Ia juga mampu menampung perbelanjaan pengurusan masjid yang terjejas. Sejak pandemik COVID-19 melanda dunia, semua pihak terkesan dari sudut sosial dan ekonomi. Masjid-masjid di beberapa negeri juga mengambil langkah proaktif dengan memperkenalkan bantuan makanan secara pandu lalu dalam meringankan beban mereka yang kehilangan punca pendapatan. Penduduk setempat boleh mendapatkan barangan makanan kering dan basah seperti beras, gula dan sayur-sayuran. Mengikut prosedur operasi standard SOP yang ketat, kaedah itu memudahkan bantuan diberi selain mengelakkan orang ramai daripada berkumpul dalam kawasan masjid secara terbuka bagi mengelakkan risiko dijangkiti COVID-19. Inisiatif sebegitu sedikit sebanyak dapat memastikan kelangsungan hidup masyarakat.
SOP ketat diamalkan ketika mengendalikan jenazah COVID-19 bagi mengelak jangkitan, khususnya kepada kumpulan petugas. Penggali kubur antara mereka yang memikul tugas penting untuk menyempurnakan rumah terakhir pesakit COVID-19 yang meninggal dunia akibat wabak berbahaya itu. Walaupun bukan seperti petugas barisan hadapan lain yang menyelamatkan nyawa atau menjaga keselamatan awam, penggali kubur tetap memainkan peranan penting terutamanya ketika perang pandemik COVID-19 yang belum berakhir. Apabila menerima tugasan yang diamanahkan, para petugas ini akan terus ke tanah perkuburan untuk kerja penggalian bagi membolehkan jenazah diuruskan dengan segera bagi mengelakkan risiko penularan virus. Bagi mereka, kerja berpasukan amat penting terutama dalam memberi sokongan mental kerana terpaksa menghadapi cuaca yang tidak menentu. Namun dalam apa jua keadaan, semuanya harus diuruskan dengan sempurna dan mereka sentiasa berdoa semoga urusan jenazah dapat dipermudahkan dan dikebumikan segera. Bacaan Al-Fatihah serta doa dalam hati disampaikan petugas buat jenazah pesakit COVID-19 ketika mengusung jenazah sehingga menurunkannya ke liang lahat. Kes-kes biasa ni kan lebih 1-2 lebih kurang 1 hari kan. Kes COVID ni tak apalah, lebih kurang adalah dalam 1 hari 5 kes 6 kes. So dalam 1 hari tu kita kena boleh kena siapkan liang tu lebih kurang dalam 10 1 hari. Petugas akan disanitasi sebelum dan selepas selesai kerja-kerja pengkebumian jenazah pesakit COVID-19. Menurut Hasnan Abu Hassan yang berpengalaman 19 tahun menggali kubur, tuntutan tugasan dalam tempoh pandemik ini sangat mencabar. Pemakaian alat perlindungan peribadi PPE untuk menguruskan jenazah dan terpaksa menguruskan jenazah berturut-turut pada satu masa antara cabaran terpaksa dilalui. Semua kita ada, glove ada, mask ada semua. Lepas tu pagi sebelum keluar kerja kita sembuh dulu. Tu balik pun kena pakai baju seluar kena tinggal sini lah. Pakai baju lain balik. Mereka juga berdepan tuntutan kerja sehingga melebihi 18 jam sehari berikutan kes kematian akibat COVID-19 yang semakin meningkat. Menurut petugas, menguruskan jenazah pesakit COVID-19 menjadi sunyi apabila tiada waris dibenarkan berada di tanah perkuburan untuk bersama-sama mengiringi perjalanan terakhir si mati. Perasaan hibah turut dirasai kerana destinasi akhir jenazah hanya mampu dilihat dari jauh oleh ahli keluarga. Kesian lah tengok kan keadaan keluarga. Tak dapat dia punya, kalau dia masuk jenazah pun dia tak buka muka pun dah. Masuk jam tu lagi. Banyak beza lah daripada jenazah yang biasa kan. Penggali kubur adalah antara kumpulan barisan hadapan yang diberi keutamaan untuk menerima suntikan vaksin awal. Mereka perlu meletakkan diri untuk sentiasa bersedia daripada segi mental dan fizikal kerana berdepan risiko bagi tempoh panjang dan kemungkinan dijangkiti virus yang boleh membawa maut itu. Apa yang mereka harapkan adalah doa masyarakat supaya terus kuat dan diberi kesihatan yang baik demi tanggungjawab yang diamanahkan.